Ustaz, adakah boleh kita mengambil ijazah sesuatu aurat, wirid lah, ataupun zikir-zikir sesuatu tariqah, sedangkan kita tidak dibaiat, atau kita tidak berapa, atau kita tidak berada di dalam tariqah tersebut? Terima kasih Ustaz. Gini, dalam bab tariqah ini mengambil ijazah wirid-wirid ataupun aurat dia, hukum dia harus. Boleh kita amal mana-mana wirid, sama ada berijazah ataupun tidak berijazah. Semoleknya berijazah lah. Apa maksud ijazah? Mendapat izin untuk kita amal wirid itu daripada orang yang sudah mendapat kebenaran. Sama ada kita masuk kepada tariqah itu ataupun tak masuk, tidak syarat. Kerana semua wirid-wirid yang dibuat oleh wali-wali Tuhan ni ada hikmah dia, ada khasiat dia, ada rahsia dia. Sekalipun kita tariqah lain, contohnya kita tariqah Ahmadiyah, tiba-tiba dia ambil zikir Naqsyabandi, tariqah Syazuliyah, tariqah Qadiriyah, macam-macam lah. Hukum dia boleh untuk amalan ambil berkat, boleh. Manakala amalan untuk asah diri dia adalah amalan tariqah dia. Wirid-wirid lain ambil berkat daripadanya. Tariqah Ba'lawi, amalan dia Hizbul Bahari. Hizib Bahar ni Imam Abu Hasan Asy-Syazili, tariqah Syazuliyah. Ada amalan Ghazaliyah yang ambil dalam kitab Ihya. Macam-macam. Jadi tariqah lain amalan daripada orang lain. Boleh ada juga. Tak ada masalah apa, tak ada masalah apa. Ada setengah tariqah melarang membaca wirid selain pada wirid yang ia beri. Ada juga. Tu tengok atas masalah guru dia. Mungkin dia tengok akan menimbulkan masalah dari sudut waridat. Waridat ni apa dia? Apabila ada wirid, maka marilah waridat. Waridat ni pemberian Tuhan, kesal daripada baca wirid tu. Maka kalau kita baca wirid Qadiriyah contohnya, tariqah Syekh Abdul Qadir Jailani Qadiriyah, capur dengan tariqah Naqsyabandi, dia bercapur. Qadiriyah ni waridat yang mari biasa kerah. Kalau orang duk biasa amal wirid-wirid Syekh Abdul Qadir Jailani, dia akan mari dalam bentuk kerah. Naqsyabandi mari dalam bentuk lembut. Lagu mana? Jadi takut jadi pening. Orang ni betul backing, betul tegah, betul jadi penyayang, betul jadi jerit, betul jadi suka. Manusia jadi takut jadi pening. Maka setengah-setengah guru tak benar ke wirid kecuali satu aliran saja, supaya pelajar itu, murid itu stabil dia. Kalau backing, kalau tegah semacam. Kalau hak ni jadi itu, Syazili ni jadi mudah, lemah lembut misalnya. Maka setengah guru hanya benar ke satu wirid supaya ada satu perasaan saja dia dengan Tuhan. Tak sih capur takut jadi pening. Dan dia tinggi dah tak ada masalah apalah. Tu maksud dia. Jadi ada boleh, ada tak boleh. Kalau guru kita kata tak boleh, tak suruh ajak-ajak lah. Tak suruh ambil lah. Gitu. Setengah guru tak benar ke pergi ziarah pun orang alim. Nak pergi ziarah, wali ada wali mari. Tak payah pergi ziarah. Ziarah pun tak benar. Bapa takut bercapur. Tarbiyah dia, pergi jumpa dengan guru ni, Leo pula ngatuk guru ni. Sudah. Jadi su'ul adab dengan dia pula. Maka takut jadi masalah. Murid ni biasa, pergi jumpa orang tu nampak serba, ganas serba, ikut kawan tu. Pergi jumpa orang ni pula, serba dia besar lagi, nampak sama besar dengan tayar. Ganas. Jadi takut budak-budak ke dia tak biasa lagi dari sudut pengalaman rohani lagu ni, maka takut dia jadi keliru. Maka setengah guru kata, mu tengok aku sudahlah, orang lain mu jangan tengok. Tak benar pergi jumpa dengan siapa-siapa. Ada juga. Macam-macam lah atas guru masing-masing. Ustaz, saya nak tanya hari tu, Ustaz kata yang dunia ni manusia. Dan manusia ni sebaik-baik ciptaan.
Soalan saya, kenapa bunyi yang juga manusia ingin menculik manusia? Dia tak puas hati hari itu hamba kata ni. Bukannya kedua-dua makhluk itu sebaik-baik ciptaan mohon pencerahan. Bunyi ni manusia. Nah, dia banyak pendapat ke. Dr. Harun Ding ada sebut dulu bunyi gini maksud dia. Ada bunyi maksud lagu ni, ada bunyi maksud lagu ni. Ada bunyi tu setengah orang tua kata masuk dalam hutan dia bunyi benda, suara orang debu ah. Maka dia kata, supaya dengar suara bunyi sebenarnya. Bunyi macam ada bunyi. Apa kawan tu kali lingo tak apa dengar, bunyi. Nyawi nama bunyi ni asal daripada kalimah bunyi. Macam ada bunyi. Kawan tu kelik, dia nak cerita kata hamba dengar suara bunyi. Kawan tu kata bunyi. Hak tu kata kalau hak jenis pekok separuh pergi, kecek orang kecek muka lain. Soho jadi nama bunyi. Asalnya suara di dalam hutan. Masuk dalam gua bunyi suara orang. Macam bunyi. Bunyi ya bah. Macam-macam cerita kalau buat versi bunyi ni. Jadi bunyi ni muka terlalu banyak cerita. Dia salah satu hamba sebut dia tu versi manusia lah. Versi manusia. Boleh kata ada orang kata bunyi ni makhluk halus. Makhluk halus ni tak syarat dia jin, tetapi dia jadi bangsa halus. Bangsa halus. Manusia yang berbangsa halus. Ni kita ke bangsa kasar ni. Jalan-jalan ungkapan tepuh dinding. Menerak kita sebab kasar laju. Kalau bangsa halus ni dia boleh tepuh gapo dia. Tu bangsa halus. Jadi lagu tu bunyi suka susuk manusia. Ada kata bunyi ni ada tanda dia, hamba malas sebutlah. Takut dia mau cari. Itagu dia. Bunyi kau demo ni. Ada. Nampak dia ada tanda-tanda bunyi ni. Kalau orang masuk dalam hutan dia boleh nampak pengalaman orang kena susuk di bunyi, beritahu dia ada tanda-tanda dia. Pertama tempat dia lah. Tempat dia memang comel. Kalau misalnya dalam masjid ni kita duduk gini. Lagu ni dia. Kita masuk alai bunyi, kita tengok satu pemandangan macam lukisan lagu tu. Comel. Comelnya. Kitab dia pun comel yang nampak. Pelik jadi nampak. Lepas tu antara tanda bunyi. Air sungai dia jalan comel, bunyi seru. Batu-batu dia kelik-kelik. Pokok dia pun segar-segar, berembung lagu tu. Tu bunyi dah tu. Bukan mimpi, mungkin koyak mimpi. Jadi bapa dia nak curi juga, nak colek juga manusia, tak tahulah. Memang dia nak colek, nak kata lagu mana, tak tahulah. Tapi manusia lah hak paling molek sekali. Dia manusia juga nak colek, tak tahu dia kena ikut manusia nak kata ke mana. Apakah hikmah sebenar bapa dia curi ramai manusia? Lah ni manusia colek manusia lah ni. Tak sudah pelik lah ni. Ada satu bangsa tu, dia kalau nak nikah dengan orang Tino, dia kena colek orang Tino tu. Baru jatuh. Wak lari anak dara orang, barulah. Nikah lari. Kemah. Kapung dia puji. Cikgu dia, Tok Imam dia puji. Dia mau lari dari Tino orang. Kemah. Jadi tempat dia tu bangsa jenis colek orang. Macam tak masalah. Jadi tak ada jadi kopenik. Manusia colek manusia. Biasa ya tu. Perdagangan manusia Katanya Piramli, benda paling ngotor sekali jual manusia. Jual manusia. Jadi gitulah. Tak tahulah apa hikmah kau apa dia. Tapi jangan duk panik ni. Jangan duk panik manusia curi manusia. Ustaz, Allah menjadikan kita. Ya. Dan perbuatan kita. Ya. Semua yang jadi dengan kehendak Allah. Ya. Adakah Allah menghendaki makhluk masuk neraka? Ya. Lepas tu buat apa? Awak tak puas hati kan dengan Tuhan? Cuma apabila Tuhan nak lagu tu suku bahagia Tuhan lah. Kita ni kerja Tuhan tak selalu fikirlah. Tu kerja Tuhan. Dia nak buat apa saja kerja kita. Mari ngaji dak pada ain. Orang ajak mari ngaji pada ain, mari ke dak? Awak alasan. Nak pergi maiding boleh. Nak pergi mari pak ngaji. Bukan kata nak mari kat ngaji dipatah tangan. Buat apa? Nak pergi ngaji tu. Kalau nak pergi maiding, nak pergi maiding boleh. Gitu ke? Tuhan sebebas-bebasnya manusia memilih ada usaha dan ikhtiar. Sekalipun Tuhan sebut di dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Aku yang mencipta tubuhmu. Khalaqakum. Kung. Khitab. Domain panggil. Domain rojok kepada zat. Aku cipta zat tubuhmu. Dan aku juga cipta perbuatanmu. Perbuatan baik, perbuatan jahat. Mu curi tu aku ni. Akak tanganmu ni. Ambil barang ke apa dia. Bukan kata curi ni aku akak sendiri tangan. Tak. Tak terlepas benda daripada kuasa Tuhan. Benda baik, benda jahat, mu masuk neraka, masuk syurga, mu jadi wali, mu jadi setan. Tu semua tu perbuatan aku. Aku je buat belaka. Tetapi Tuhan sebut pula dalam Al-Quran kata, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, benda baik apa yang kamu usahakan. Kasabat. Kasab dinisbah kepada kita. Usaha ikhtiar disbah kepada kita. Benda baik yang kamu usahakan dan benda yang jahat yang kamu usahakan. Nabi Allah suruh kita sebut kata kita usaha. Jangan kata apabila Tuhan buat, bukan hamba. Lepas tu demo ni zina, Tuhan juga. Demo curi, makan pi kodok, engkau Tuhan ke buat. Tak, Tuhan suruh ngaku kita buat. Benda baik, benda jahat, laha ma kasabat. Apa yang kamu usahakan. Apa yang hati kamu, keinginan kamu usahakan. Jadi jangan duk marah Tuhan. Tuhan memang kena buat berapa. Kita ni usaha boleh makan, boleh minum, boleh derak, boleh menulis soalan, boleh buah, boleh gapo. Tiba-tiba tak reti nak buat kebaikan. Tak reti nak pilih jalan hidayah. Tiba-tiba duk pilih maksiat, duk pilih masuk neraka. Usahalah. Nah, takut-takut kita masuk syurga tahu. Ni nak masuk neraka apa cerah? Aku ni jadi baik-baik ke, takkan mati kafir. Apa kecil lagu tu nya? Apa kata mikir jahat dengan Tuhan, duk skor jahat Tuhan buat masuk dia dalam neraka. Apa duk fikir lagu tu? Jahat sangat kau Tuhan. Kita duk buat gapo-gapo duk atas muka dunia lagi. Tuhan takdir dah hamba ahli neraka kali. Sedap kecil. Apa kecil skor jahat kita dengan Tuhan nya? Kita sebenarnya jahat. Usaha ikhtiar kita tu jahat, layak masuk neraka. Sebab tu orang masuk neraka, dia tak pernah marah ke Tuhan, dia kata padahlah aku masuk neraka. Orang ni masuk syurga. Dia supo ngaku ngaji sekali tu. Tapi dia rajin pergi balasah, rajin pergi fardu ain. Aku ni ngejah tino, makan pi kuda, makan gapo dia. Padahal aku masuk neraka. Aku masa nak pergi pun tak ada orang paksa. Kau tu hai paksa. Serah dipaksa sekarang mari ngaji lah ni. Serah. Amo tak segi, amo nak pergi maiden ni. Jadi pergi. Apabila Tuhan kata aku buat perbuatan, bukan aku paksa. Ada ayat kata aku paksa buat gapo-gapo. Ada kita terasa terpaksa kalau di atas muka dunia ni. Maka jangan tuduh Tuhan benda tak comel. Kita sebenarnya tak comel. Nak buat alasan. Maka ada orang sesat dalam bab takdir ni dipanggil sesat Qadariyah dengan Jabariyah. Jabariyah ni. Jabariyah ni tak ada gapo-gapo kita. Tuhan kita. Maka bini orang bini kita memang bini kita dah tak wik orang. Bini orang bini kita, pitih orang pitih kita memang tak wik orang dah. Kan? Hok kita pala kita semacam. Nama jadi kaharuk lagu ni. Padahal dia masuk neraka pun tak dengar kata. Hok Nabi Muhammad ajar lagu lain dia buat pula. Ambo nak tanya lagu mana penggunaan bahasa isyarat dan maksud bahasa isyarat tu. Sembahlah aku, ikutlah aku, idolakan aku, jadilah pengikutku, akulah Tuhanmu. Jadi lagu mana akidah orang ni? Adakah kafir sepakat kerana berkata Tuhan selain Allah? Tuhan selain Allah. Pulak bila masuk dia katanya, sembahlah aku, ikutlah aku. Bila masuk dia kata Tuhan selain Allah, tak ada pun. Sembahlah aku, ikutlah aku, idolakan aku, jadikan aku. Aku tu kau apa dia? Kau apa dia? Gini, ada manusia ni Tuhan wi satu bisikan. Satu idea, satu ilham. Mari dalam hati dia, kadang-kadang tanya dia ada masalah. Kadang-kadang tanya dia buat ibadat. Mari dalam hati dia, Tuhanlah segala-galanya. Dia mari dalam hati kita. Kadang-kadang tanya kita sedih, aku akan serah semua diri aku kepada Tuhan.
Tak ada lah semua manusia karuk belaka, tak ada kuasa, hanya Allah Taala. Ya mari perasaan lagu tu. Ya mari perkataan sembahlah aku. Ya mari perasaan lagu tu. Ilhai lagu tu mari daripada Tuhan nak memperkenalkan kepada kita. Kadang-kadang kita orang nasihat kita tak dengar. Kalau mari benda lagu tu baru kita dengar. Orang nasihat asal dengar. Kakak ni lepak tak dengar. Tapi kalau mari ilhai lagu tu kita dengar pula macam-macam. Jadi nak kata adakah jadi kafir sepakat dia kata Tuhan selain Allah, apa Tuhan selain Allah pula ni pening juga yang ni. Kau demo mari sendiri perasaan lagu ni. Kalau mari itu kata mari daripada Tuhan lah, mari daripada setan apa. Memang tahu kau setan tu royak. Jadi kalau sembahlah aku kata Tuhan royak lagu tu ilham, bukan wahyu dah, wahyu lain, ilham tu lain. Nabi Muhammad kata wahyu sudah habis lepas pada kematianku, wahyu sudah habis. Tetapi ilham masih ada. Ilham ni bagi wali-wali Tuhan. Ataupun bukan wali pun boleh mari ilham juga. Jadi tugas Jibril wak mari ilham kepada wali-wali. Wak mari ilham. Apa hukum kita beli barang di kedai Cina? Sedangkan kedai Melayu banyak lagi. Apa-apanya? Boleh tak kita berdoa minta bagi punah kedai Cina tu sebab Cina tu? Allah Rabbi. Penat juga. Nak tarik pelanggan Melayu, duk bagi salam, mengucap syahadah tapi tak masuk Islam pun. Gini. Islam mengajar kita perangai yang baik. Buat perangai baik tak syarat sama-sama orang Islam. Dengan orang kafir pun Nabi ajar buat perangai yang baik. Kalau Islam hanyalah untuk agama orang yang beragama Islam, sepitlah Islam. Kita buat baik sama-sama kita ya. Sama-sama orang bukan Islam, katok dia nipu, masuk kedai dia curi, katok CCTV dia, ambil bom bubuh dalam kedai dia. Ni bukan perangai orang Islam. Tapi ada orang ngajar lagu ni. Bahasa jenis tak mengaji. Semangat beci ke orang kafir, siapa perekat nak memusnahkan manusia pula. Tak ada akhlak langsung. Beci ke orang kafir, duk buat khianat. Tunjuk akhlak yang huduh kepada orang kafir. Lepas tu curi barang dia, buat khianat, main. Ni jalan ni. Doa biar mampu kedai dia. Rezeki orang nak masuk kedai Cina pun tak apa, kedai Melayu pun tak apa. Zaman Nabi Muhammad, orang beli dengan Yahudi. Nabi Muhammad muamalah dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad kata beci ke Yahudi. Nabi Muhammad buta dengan orang Yahudi. Dengan orang Yahudi. Nabi Muhammad kata bukan kata yang Yahudi kita buta sama-sama kita. Tak. Nabi Muhammad dengan orang Yahudi duk beli di Madinah tu orang Yahudi ada. Nabi Muhammad buta, ambil baju besi dia gada kepada Yahudi. Buta berkali kali tu jual gandum kali. Beli gandum, buta jual gada baju besi, ambil untuk makan kepada anak bini Nabi Muhammad. Tengok. Jadi tak betul ni mikir lagu ni. Berdoa biar punuh ke apa dia. Orang doa biar hidayah. Dia tak puas hati sebab Cina tu dia kata Assalamualaikum. Tak masuk Islam pun. Tu cara dia lah. Dia kafir dengan Tuhan berat lagi. Cara dia, marketing dia. Kita jangan duk ikut dia. Kita cara kita. Takut orang tak boleh beli kedai kita sebab kita perangai wuduh. Ni muka. Posetan muka. Orang nak masuk serabut dah. Tengok hatu ko, hatu raya nampak mocik ni. Orang agama lain, mari toke. Lu masya-Allah, lu semak lah. Lu masya-Allah, pelik. Lu semak lah. Lu orang kaya lah. Kecek manis main. Nak benda aja saya tengok. Kita gini. Nak beli apa? Ni lenggok. Kawan tu tengok pun nak goca. Nak beli gula. Berapa kilo? 2 kilo. Beli sikit, beli banyak lah. Ngepek. Nampak, dia kata rumah hamba kena ngepek dah. Kau mak hamba, mari sini kedai ngepek juga. Muka gitu. Mana gula dia ambil diri? Situ gula. Pas orang tu saya masuk kedai dia kata, orang tipu, orang marketing orang. Kita tu takut perangai supaya setan. Kadang-kadang manusia ni lagu tu juga. Perangai kita huduh, apabila orang tak suka kita, orang ni setan. Orang pula setan. Tengok cek mula perangai kita tu dengan Tuhan.
Adakah solat dengan tayamum perlu diulang? Jika selepas solat jumpa air, tak perlu. Misalnya tempat kita tak ada air 10 tahun. Mandi junub, tayamum. Tak ada air, lepas berjunub, ambil tayamum. Nak semaya, tayamum. Lama mana? 10 tahun. Lepas 10 tahun, barulah pasal air. Ada air. Kena qada 10 tahun. Tak perlu qada, semaya tu sah dah, tak ada masalah apa. Tak serema Ada masalah tayamum kena qada, tapi tak serema. Kalau cukup syarat molek, tayamum tu tak perlu qada dah semaya dia. Sah. Sekalipun sepanjang hayat dia tak pernah jumpa air, tayamum semacam. Okey, hukum dia sah. Tak ada masalah, kena ulang semaya dia, sepanjang hayat dia tak perlu gapo dia. Ustaz, memandai wajah ulama dan para alim soleh adalah ibadat dan dapat mengingatkan kita pada Allah dan Nabi. Apakah hukum muslimat menyimpan gambar-gambar ulama ahlul bait seperti di bilik ataupun di telefon, buat wallpaper dia tu? Sebab bila tengok wajah-wajah orang soleh ni jadi tersenyum, gembira hati, tenang. Tapi tidaklah bermaksud mencintai karut-karut dan menaikkan syahwat. Masalah ni hok ngajar lah ni semak-semak pula. Wak style Arab lah, janggut lagu ni lah, gapo dia, maka versatile panggil. Pakai lagu ni, pakai baju astromen, pakai baju gini, naik kodo, naik gapo terbang. Gantung lah. Jadi orang Tino tengok belanja. Ya sesek muslimat kalau hok pakai lagu ni, ya minat hok pakai serban. Supaya hok pakai serban, ya minat hok Tino lagu ni. Ya sama-sama ya connecting dia lagu tu. Kalau charger ke apa dah? Type C. Type C dia kena guna Type C. Kalau hok tu dia tak boleh masuk. Jadi gini, sebab itulah kita tengok pendakwah-pendakwah zaman dululah. Orang-orang tua dulu tutup guru pondok pakai baju tasawuf. Pakai baju gitu ya. Kalau ibu gambar pun tengok muka dia sedih. Tak ada. Muslimat sipir. Gambar tu gua jilah lubuk tapuh. Ada. Dalam wallpaper dia. Ada. Ayah sing pasir tumbuh ke. Tok gua Haji Mak Berangai ke. Syekh Abdul Qadir Mendiling. Tak ada. Sipir. Hok suhu-suhu lah ni lah. Hok muka semak-semak macam Korea. Sipir. Atas nama dakwah. Maksudlah. Tak sesipeh, tak comel maksud dia. Biarlah tengok gapo-gapo atas nama dia ahlul bait kau gapo dia, maksud jadi muka lain. Ada tu siap mimpi saya berkahwin dengan ustaz. Pernah. Saya jadi isteri ustaz. Berat kita ada anak ramai. Sudahlah. Gila dah lah. Ni gila dah ni, bukan agama dah ni, jadi gila dah. Jadi muslimat ni pergi dengan ngajar sudah tak sudut sipel lah gambar, takut jadi fitnah. Asalnya niat nak kebaikan boleh, tapi jadi lagu ni jadi karut lah tu. Tak usah sipel lah, tak usah sipel. Sipel gambar Naruto ko gambar kartun tu tak apalah. Ustaz kesayangan ambo nak tanya. Ni sore lagi siapa dia ni? Jatuh kontino ni pelik ni. Ustaz kesayangan ambo nak tanya, kalau zakat harta ni kira gano? Pitih saja kau kira belaka semua harta termasuk rumah, kereta, tanah. Mohon penjelasan ustaz ambo hok paling semak. Ustaz ambo hok paling semak. Baru ya royak ada dah soalan ni. Gini, masalah zakat. Zakat ni hanya jenis harta saja kena zakat. Selain daripada jenis harta ini tak kena zakat dah. Pertama ada sipir mah perak. Mah perak pula bukan barang kemah. Kalau kita pakai tak kena zakat. Mah dengan perak. Lah ni mah perak itu dikira dengan wang ringgit. Ada pitih dikira ada mah perak. Mah perak. Merah kambing kena zakat. Nanai padi kena zakat. Jumpa harta karung. Karung ke jumpa harta karung. Mah perak. Kalau jumpa belia, jumpa kakah lama, kerihan tua, tamisari tu tak kena zakat belaka tu. Lepas tu apa dia? Zakat nego. Kita nego paku, nego boxer, penuh rumah dengan boxer ya jual. Okey, kena zakat belaka. Keenanya zakat badai, zakat fitrah. Jenis harta ni saja hak Tuhan suruh bayar zakat. Selain daripada tu tak kena zakat.
Ada kereta Ferrari 15 butir. Rumah adalah 300 butir. Tanah adalah 1 juta ekar. Pohon motel adalah 14 pohon, 1000 pohon. Mau dokong dia. Tak kena zakat, tak usah takut. Tak kena zakat. Benda-benda lagu tu tak kena zakat. Jadi kereta tak kena, rumah tak kena, tanah tak kena. Jadi kalau nak jadi kaya, tukar ke harta kita jadi tanah, jadi kereta, jadi rumah. Tak kena zakat belaka. Tukar jadi kereta, beli kereta mahal-mahal. Tak ada zakat. Tapi kalau kita simpan pitih, kena zakat. Kalau dia jadi kereta Ferrari 15 butir, Lamborghini, Lambo Itik, Lambo Raya, sepak Itik, semua tu tak kena zakat belaka. Nak tanya kaitan dengan haid. Sekiranya suci waktu asar, adakah perlu qada juga zuhur? Minta pencerahan. Ya, kena qada juga. Suci akhir maya asar, kena qada maya zuhur. Suci akhir maya isya, waktu maya isya, kena qada juga maya maghrib. Rumah kayu, latar nyuk-nyuk. Bila anak nampak menyebabkan pergerakan dalam solat, adakah batal solat tersebut? Tak batal. Nyuk dia tak sakat necak dia. Kau ada? Anak dia kelecak pok dia. Pum. Dok dia. Nyuk-nyuk kayu dok lah sampai perikat lagu tu. Ya serah nyuk-nyuk gitu ke. Dok lah macam orang main hot nopak tu kan. Tekek ni nopak sini. Dok dia. Tak batal. Tak solat bimbel lah. Siapakah Syekh Ali bin Abdullah Baras yang disebut dalam Ratibul Attas? Kerana selepas nama Habib Abdul Rahman mesti kena sebut nama dia. Syekh Ali Baras ini anak murid kepada Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Pengarah kepada Ratibul Attas, anak murid dia. Dia pernah sebut anak murid dia ni hak soho dua. Tok Said seorang, bukan Tok Said seorang. Bukan Tok Said, Habib Umar bin Abdul Rahman Attas ni anak murid dia hak soho, hak bukan Tok Said ni, Sidi Ali Baras. Bukan Tok Said dia. Kedua, anak murid dia hak Tok Said, Imam Haddad. Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Imam Haddad, Tok Said tu. Jadi Sidi Ali Baras ni tok guru dia yang ngaji sebentar ya dengan Habib Umar bin Abdul Rahman Attas ni. Dia baca kitab Bidayatul Hidayah siapa perikat sikit ya. Maka Habib Umar kata gini ya, mu kelik dakwah alim lu. Kelik jadi alim gapo dia beres. Katanya Habib Umar bin Abdul Rahman Attas kata siapa dia sedekah Fatihah kat aku. Tapi tak sedekah Fatihah kepada anak murid aku Ali Baras. Tak sapa Fatihah dia kat aku. Jadi macam seolah-olah syarat untuk sapa ke dia kena sedekah kepada Syekh Ali Baras. Sebab tu kalau orang ratib Fatihah, hadiah ke Fatihah kepada Habib Umar Abdul Rahman Attas, mesti kena sebut nama ni. Sebab hak ni pesan daripada Habib Umar Abdul Rahman Attas sendiri, kena sedekah Fatihah kepada anak murid dia ni. Kita panjang lebar lah. Tu maksud dia. Mohon minta doa moga hati tetap pada jalan yang betul dan cara macam mana nak bagi rasa manisnya ibadat. Terima kasih. Dia manis kalau bak gula kena bergula. Bubuh nisa. Tu betul lah. Rasa manis di lidah. Manis di hati ni apa dia? Setiap benda yang kita suka akan menjadi manis. Pisahlah, pujuklah hati kita biar rasa ibadatlah yang benda kita paling suka. Allah lah saya paling suka atas muka dunia. Maka semua benda hak kait dengan Allah dengan Nabi Muhammad akan rasa manis. Gitu. Pujuklah, pandai-pandai lah dia meroyak lah apa dia. Biar lagi barulah rasa manis. Tapi kalau tak kenal Allah, tak kenal Nabi Muhammad, ibadat jadi tawar. Boleh ustaz kongsi kodok fadilah ayat 1000 dinar. Dia nak minta ustaz ijazah ke ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ni antara amalan dia baca ketika semaya maghrib. Siapa dia pergi tempat tak biasa pergi. Pergi singgah mana-mana ko kita berhenti RNR ko gapo dia dah. Berhenti tempat orang tak kenal, kampung orang lain, masuk kampung orang asli ko gapo. Masuk dalam hutan ko gapo. Malam tu maya maghrib hak pertama tu rakaat pertama baca ayat kursi, rakaat kedua baca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Baca dah.
Allahullah. Sunat lagu tu untuk keselamatan, untuk penjaga. Tu ayat 1000 dinar kelebihan dia. Waktu hamba terima caranya, rakaat pertama baca ayat kursi, rakaat kedua baca amanah Rasul. Ketika kita semaya tempat-tempat yang dibimbangi, tempat yang kita takut ko. Insya-Allah selamat. Lagu mana masa dia hidup tak rajin semaya, bila mati perlu kau dok solat jenazah bagi dia? Perlulah. Orang tak semaya tu tugas dia cuai. Apabila dia mati bukan tugas dia dah semaya, kita lah ni. Kalau kita tak semaya, kita supaya dia lah. Apa kita tak semaya? Sebab dia tak semaya. Kita kena semaya, tugas orang hidup kena semaya ke orang mati. Sebab dia tak semaya, salah dia. Ya ada kira bercara pula dia dengan Tuhan, kena gapo dia. Hak tu tugas dia, salah dia. Kita lah ni kena semaya lah orang tak mati. Jadi kita kena semaya. Gitu. Tak ada lagi kata orang tak semaya, kalau dia mati tak wajib semaya atas dia. Tak ada hukum gitu kan. Wajib. Walaupun seorang kena semaya juga atas dia. Tak iman, kau tak bela, kau kena pergi juga seorang. Ni pakat tak sasi belaka pula belaka. Jangan kena semaya. Dosa habis buat kita ni. Kat sekolah selalu terjumpa duit RM1, RM2. Lepas ambil cari tu memang tak jumpa lah. Boleh kau kita ambil sipir duit tu. Dah ada satu balai dah kat sekolah yang tidak dituntut. Tapi kalau kita biar kita ambil, boleh tak? Anak-anak sekolah pun kita pesan jangan ambil sebab bukan duit kita. Gini duit kalau tohuk bazir. Jadi kalau jumpa tu kutip pun dalam satu tabung, umum dah tak ada orang ngaku, ambil tu buatlah kebajikan, kita nak ambil kita pun tak apa. Cuma niat kalau tu dia nak mari ambil, kita akan bayar. Boleh panggil bak lukotoh dah. Bak jumpa barang. Tak tahu tu milik siapa dia, boleh ambil hukum dia. Ada orang kata cukuplah belajar tauhid sekadar percaya beriman dengan tauhid sifat 20. Cukuplah sekadar tu sebab tauhid dalil-dalil pening nak faham. Boleh kau gitu. Tapi ilmu fiqh tasawuf masih belum terima. Nak belajar dengan lebih mendalam dan masih belajar ilmu fiqh dan tasawuf. Dia belajar tauhid ni dia ada silibus dia, ngaji sampai sifat 20 beres dah. Fiqh ada silibus dia, ngaji bab ibadat, bab semaya, bab gapo beres. Ibadat kita tak tahu tak payah mengaji tak apa. Tasawuf pula belajar lagu mana hati nak jadi jurus, nak jadi baik, nak jadi perangai baik zahir batin. Kena belajarlah. Jangan mengaji tauhid saja nah. Biasa selawat afdal doa untuk Nabi dan sahabat dan keluarga Nabi. Jadi apakah selawat Jibril itu sebab tiada doa keluarga dan sahabat Nabi? Jadi adakah memadai kalau kita selawat Jibril saja? Selawat Jibril dia lagu tu. Sallallahu ala Muhammad. Sekatu ya. Kalau sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim, itu bukan selawat dia lah, nama lain. Kenapa lagu tu? Hak tu tak tahulah. Dia memang terima lagu tu dah. Ada selawat Allahumma salli ala Muhammad macam selawat Jibril. Ada selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ahli ke tak? Sahbihi tak ada pula. Ada selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ada juga sahbihi. Jadi boleh macam-macam. Nak selawat kepada Nabi saja boleh. Nak selawat kepada Nabi dan ahli keluarga boleh. Nak selawat kepada Nabi, ahli keluarga dan sahabat boleh berlaku. Kita pelajar tidak memberi komitmen yang baik sehingga guru hilang semangat dan hilang ikhlas nak mengajar pelajar tersebut. Adakah lebih baik guru tersebut teruskan mengajar walaupun tak ikhlas atau berhenti mengajar pelajar tersebut? Terima kasih. Gini, kita nak jadi seorang guru, sifat utama seorang guru adalah penyabar. Anak murid kita sekarang duk tengah belajar nak jadi baik. Kita ni guru dah. Guru ni biasa lebih baik daripada anak murid. Maka kalau kita rasa kita baik, kita kena sabarlah dengan orang tak baik. Apabila kita rasa kita baik, kita tak sabar. Malah cara. Berarti kita tak baik jugalah tu.
Sedekah kita ni guru, tugas utama kena sabar. Anak murid dia tengah nak belajar, dia jadi baik beres lah. Sebab nak jadi guru ni bukan kata nak suruh orang siung tangan, nak juruh belakang. Oh sedap lagu tu. Guru sebenar mentarbiah murid hak tak juruh jadi juruh. Murid hak juruh tu bukan tarbiah kita, dia juruh dah. Dia mari dengan mopok dia lagi. Memang bakar juruh dah. Kecek pudak senyap. Tu setahun sekali bunyi suara dia. Sekali tak je bunyi. Nak kata lagu mana jenis bakar juruh dah. Hak tu bukan kejayaan kita. Kejayaan kita bersabar dengan telatah, dengan perangai kerana anak murid kita. Tu nak uji kita jadi guru. Ni apabila nak marah tak sabar, tak ikhlas, hang malah ngajar. Gini. Ikhlas kau tak ikhlas, tugas kita kena buat juga. Adakah apabila kita tak ikhlas semaya kita berhenti semaya? Tak ikhlas hamba, berhenti semaya. Dak kena berlatih. Lama-lama dengan cuba lagu tu pun kita boleh jadi ikhlas juga. Ni kalau budak tak dengar kata sikit, oh hamba jadi tak ikhlas, jadi malah ngajar. Tak boleh lagu tu. Pas sabar awak duk mana? Nak naik berprestasi akhlak lagu mana? Bagaimana amalan Yasin tunggal? Oh macam-macam. Yasin tunggal ni Yasin tunggal nama istilah dia dah. Oh ni rekod ni bid'atun. Yasin tunggal lah, Yasin kembar lah, Yasin macam-macam lah. Yang mana? Oh, nama dia tak usah buat panik lah. Apa kita lah baju gon ni, motor wai suku, motor topa, motor bewok, motor gajah. Biasa nama nak suruh orang tak sebut tukar. Jadi amalan Yasin tunggal dia ada kaifiat dia lah. Jadi hamba ijazah lah amalan Yasin tunggal sebagaimana hamba terima daripada guru-guru hamba. Boleh buat amalan untuk hajat yang besar-besar. Kalau kita ada masalah ko, panggil keluarga kita dalam 2-3 orang baca amalan Yasin tunggal ni, munajat dengan Tuhan, minta Tuhan selesaikan masalah. Insya-Allah untuk tugas besar-besar Jangan tugas hak tak penting tak payah buat Yasin tunggal, bazir masuk Jadi hak benda besar-besar boleh buat amalan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak Madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah, boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 013 922 9048.
Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah wakil daripada Madrasah Ribat Al-Mustafa, saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.